Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam sesi tadabbur. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 119, insyaAllah 119. Kita bersama-sama di surah Al-Ma'idah ayat 65 sehingga ayat yang ke-70, insyaAllah. Ayat 65 sehingga ayat 70, muka surat 119. Jadi Alhamdulillah, telah banyak bersama-sama kita mempelajari, kita bersama-sama mentadabbur ayat-ayat, dan hari ini kita telah bersama-sama insyaAllah di muka surat ini 119, insyaAllah. Jadi apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ringkasnya di dalam muka surat 119 ini? 119 ni, muka surat 119 ini akan menceritakan dorongan, iaitu permintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian ini, iaitu pelbagai bentuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada mereka ni, kepada orang-orang Yahudi. Tawaran seolah-olahnya offer kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Kristian. Mereka ni ada kitab, mereka ni mempunyai Taurat, mereka mempunyai Injil, tapi sekiranya mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapat pahala yang berganda-ganda. Allah Subhanahu wa taala akan batalkan semua kesalahan-kesalahan mereka sebelum daripada ini. Satu peluang yang amat-amat indah. Itu peluang yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa Allah Taala nak berikan kepada mereka iaitu rezeki daripada langit, daripada bumi, atas dan bawah kaki mereka, rezeki yang melempah-lempah jika sekiranya mereka ini beramal dengan Taurat, beramal dengan Injil dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan Al-Quran. Jadi kita akan lihat insya-Allah bersama-sama apakah sikap mereka. Tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala ni nak berikan kepada mereka, apakah mereka terima? Nampaknya apa yang berlaku pada hari ini, kita nampak bahawa mereka tak terima. Mari sama-sama insya-Allah untuk melihat kepada ayat 65 dan seterusnya sehinggalah ayat yang ke-70 di dalam muka surat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Ayat 65 surah Al-Ma'idah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala kata walau. Bahasa Melayu pun lau, kalau ada ka tu, saya tak tahulah datang daripada mana. Mungkin ka tu maknanya ialah seperti, tapi lau tu dalam bahasa Arab makna walau. Waw tu dan, lau tu jika. Walau anna ahlal kitab, kalaulah ahli kitab, iaitu Kristian dan juga Yahudi, dua-duanya, amanu, mereka tu nombor satu beriman, yang keduanya wattaqau, bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa, atau maksudnya apa? Iaitu mereka beriman betul-betul dengan apa yang ada dalam kitab Taurat yang asal, bukan yang diubah. Beriman betul-betul dengan apa yang ada di dalam kitab Injil yang asal, yang belum diubah. Artinya apa? Kalau dalam kitab Injil, kalau kita dalam Taurat, yang asalnya ialah mereka mestilah bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mesti beriman. Tapi apakah mereka beriman? Nampaknya tidak. Jadi sebab itulah Allah Taala kata kalau mereka betul-betul beriman dan bertakwa, nescaya Allah Taala kata apa? Lakaffarna anhum sayyi'atihim. Tengok kan, mereka dapat special. Mereka akan dapat kafar. Kafar ni maknanya Allah Taala akan hapuskan, padamkan daripada mereka ni dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Maknanya kalau mereka buat jahat pun apa sebelum daripada ni, kalau mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dosa mereka akan terhapus. Terima kasih yang beri feedback tentang suara, insya-Allah. Jadi wala adkhalnahum, itu nombor satu, dihapuskan dosa. Bila hapus dosa, apa lagi mereka dapat? Wala adkhalnahum, kami akan masukkan mereka. Wala ad, kau tengok ni pasti, lam depan tu, la tu makna pasti. Adkhalna, na tu kami. Allah Subhanahu wa taala kata hum, mereka, iaitu ahli kitab tu, jannatin na'im, mereka akan dapat syurga na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Kemudian Allah SWT sebut, itu perkara yang pertama, itu di akhirat, itu secara general.
Tapi cuba kita tengok pula secara atas dunia, apa yang akan mereka dapat. Lau lagi walau annahum aqamut taurata wal injila, kalaulah mereka itu aqamu, maknanya tegakkan, maknanya laksanakan, maknanya ikut apa yang ada dalam Taurat tu betul-betul sebelum diubah, ikut apa dalam Injil betul-betul sebelum mereka sebelum diubah Injil dan juga Taurat tu. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, apa itu, iaitu Al-Quran. Ulama kata maksud sini lah Al-Quran. Maka apa akan jadi? Wa ma unzila ilaihim min rabbihim, apa yang diturunkan kepada mereka daripada Tuhan mereka, nescaya, tengok tu kan, Allah Ta'ala kata la akalu, lagi minta maaf, la tu akalu tu makan, la tu pasti, wala la akalu, Allah Ta'ala kata kalau mereka laksanakan Quran, hukum Quran, hukum Taurat, hukum Injil, nescaya mereka akan makan, la akalu min fawqihim, daripada atas mereka, kemudian wa min tahti arjulihim, kemudian daripada bawah kaki mereka. Artinya daripada atas, daripada bawah, apa daripada atas? Daripada atasnya hujan. Kerana kalau tak ada hujan, artinya rezeki ni tak ada. Rezeki ni kita katakan daripada langit, daripada atas. Manusia pun faham lah kan maknanya. Kalau tak ada hujan, tempat tak ada hujan, padang pasir tak ada, manusia tak boleh bertanam, tak boleh hidup situ, kecuali special case lah kan. Tapi secara kebiasaannya manusia akan berada di tempat yang mana subur, yang boleh bertanam, yang hijau. Sebab apa hijau? Sebab ada air. Air itu daripada mana? Daripada langit. Memanglah kita nampak sungai, tapi sungai itu kalau maknanya air daripada langit lah turun menjadikan sungai. Begitulah kalau air laut tak jadi kan, air laut masin, tak boleh guna untuk bertanam. Jadi Allah Subhanahu Taala kata la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, dan juga daripada bawah kaki. Bawah kaki itu maksudnya tumbuhan, maksudnya apa-apa, bila ada tumbuhan ada binatang. Kemudian daripada bawah kaki ni apa lagi? Zaman sekarang ni kan, galian-galian daripada bawah tu, ada logamnya, ada petrolnya, ada gasnya. Gas semua tu tak duduk atas pokok. Gas petrol tu tak duduk atas pokok kan, dia duduk di bawah, dia tak turun daripada langit. Gas petrol datang daripada perut bumi. Jadi maknanya Allah SWT boleh timbulkan apa yang di bawah perut bumi. Allah Ta'ala boleh datangkan hujan daripada langit. Jadi kalau apa syarat dia? Kalau beramal dengan Taurat, beramal dengan Injil, beramal dengan Quran. Jadi ayat ini jelas nak tunjukkan bahawa kalau kita ni orang yang beriman, orang Islam beramal dengan Taurat, beramal dengan Quran. Kita tak beramal lah dengan Taurat, iaitu orang Kristian dulu lah kan, orang Kristian, orang Yahudi dulu. Tapi sekarang ni mereka sepatutnya semuanya kena beramal dengan Al-Quran. Jadi kita untuk kita kan, sebab Quran ni untuk kita kan. Kalaulah kita ni beramal dengan Al-Quran, Allah Ta'ala janji kita akan diberi rezeki yang melimpah-limpah. Sama juga dengan satu lagi ayat di dalam surah Nuh. Kita dah baca dulu sebab kita dah ada recording video kan, daripada dalam Facebook kita ada kan, dalam dalam YouTube kita pun ada, iaitu kita baca surah Nuh. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berkata kepada kaumnya, iaitu kalau kamu ni beriman, bertakwa semua, nescaya Allah Ta'ala akan turunkan hujan daripada langit, akan menjadikan kamu ni mempunyai keturunan anak-anak pinak yang ramai. Artinya ialah apa? Generasi anak-anak pinak dan sebagainya ni adalah lahir daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya rezeki, maksudnya Allah Ta'ala akan beri rezeki. Memang kita dituntut untuk mencari cara-cara bagaimana untuk menambahkan rezeki, bagaimana untuk membina saintifik cara teknologi makanan dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat itu adalah usaha manusia. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan, dia tak akan jadi, walaupun kita berusaha macam mana. Tetapi yang kita nak ialah Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita belajar teknologi makanan, kita belajar buat apa-apa untuk mencari rezeki, bagaimana kan, industri dan sebagainya. Tapi dalam masa sama kita yakin bahawa segalanya tak akan mungkin akan berlaku melainkan mesti dapat keizinan daripada Allah, dan Allah Ta'ala boleh tambah Allah Ta'ala beri, walaupun kemungkinan kita tak tahu pun macam mana dia boleh datang ni. Itu maknanya kan, orang panggil dia 1000 dinar ke tak 1000 dinar, tak tahulah kan, tapi itu semua adalah merupakan kita kena yakin Allah Ta'ala boleh beri. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Tapi Allah Ta'ala kata
Allah Ta'ala kata apa? Itu janji Allah. Allah Ta'ala kata minhum ummatun muqtasidah. Tapi di kalangan mereka ni terbahagi pada dua. Satu kelompok daripada mereka dipanggil sebagai ummah muqtasidah. Maknanya jamaah, tafsir kata jamaah muqtasidah. Muqtasidah ni artinya ialah pertengahan maksudnya. Maknanya apa ni, pertengahan maknanya tidak ekstrim sana ekstrim sini, itu dipanggil pertengahan. Kalau dalam moden ni iktisad Islami itu maksudnya ialah ekonomi Islam. Ekonomi Islam tu artinya ialah pertengahan. Belanja ni tidaklah melampau sangat, tidaklah kekut sangat, itu dipanggil ekonomi dalam Islamnya. Jadi muqtasidah artinya ialah orang yang pertengahan. Pertengahan tu maksudnya mereka ni mengikut apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi datang, mereka pun beriman, seperti Abdullah bin Salam dan juga sahabat-sahabatnya. Itu muqtasidah. Tapi itu sedikit. Wa katsirun, Allah Taala kata wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Tapi majoriti mereka ni sa'a ma ya'malun. Mereka ni teruk. Mereka ni dahsyat, mereka ni tak beriman, mereka ni teruklah apa yang mereka lakukan. Jadi kesimpulan daripada sini ialah apa? Iaitu ramai orang-orang daripada Kristian dan Yahudi ni tidak beriman. Tapi ada yang beriman, yang muqtasidah, ummatun muqtasidah, Allah Ta'ala kata. Seterusnya kita habis itu, kita kata rubuk satu part, yang kita masuk pula kepada tajuk lain. Dalam Quran disebut situ ialah ada part baru, iaitu rubuk baru. Kita akan tengok ni, iaitu tentang masalah at-tabligh, iaitu masalah menyampaikan. Kita kena menyampaikan. Kita tak boleh makna sembunyikan. Jadi apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sini? Kita baca sama-sama insya-Allah. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Seruannya kepada rasul. Kita baca sebelum daripada ni, kita telah tengok sebelum daripada ni, kita telah ceritakan sebelum daripada ni, iaitu kalau dalam Quran menceritakan menyeru kepada rasul, maka automatically dia adalah menyeru kepada umatnya juga. Kecuali jika sekiranya ada tanda-tanda, bukti-bukti, ada proof yang menunjukkan bahawa itu hanya untuk rasul sahaja. Itu konsep dia, itu cara dia, itu prinsip dia, itu kaedahnya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyeru, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Artinya wahai juga umat rasul, wahai juga umat Islam, wahai juga umat-umat semua. Kita semua ni lah maknanya kan. Nabi dah tak ada lah, kita ni 1400 tahun dah Nabi SAW berlalu, kita tinggal kita ni. Jadi kita baca ayat ni, kita ingat ayat ni sekarang ditujukan juga kepada kita. Wahai umat Nabi Muhammad, ya ayyuhar rasul, Allah Ta'ala kata baligh. Itulah kita kata tabligh tu. Ni bukan cerita jamaah tabligh, tak jamaah tabligh. Jamaah tabligh telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan, itu menyampaikan. Sebenarnya tabligh ni salah satu daripada sifat rasul kan. Tabligh, fatonah, kan, sidik, amanah. Semua adalah sifat-sifat rasul yang kita belajar. Ada empat sifat rasul. Sekarang ni tabligh ni juga adalah merupakan tanggungjawab kita. Nabi SAW kata balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku, Nabi kata, walaupun satu ayat. Artinya apa? Walaupun satu ayat. Artinya kalau kita tahu sedikit, kita mesti sampaikan juga. Jangan tunggu kita ni nak jadi syekh besar, kita nak jadi ustaz besar, kita nak jadi profesor dalam Islam ni besar-besar, barulah pada masa tu kita nak menyampaikan. No, itu tak betul. Nabi SAW katalah balighu anni, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kamu tahu satu ayat, kamu sampaikan. Itu yang dipraktiskan oleh para sahabat, yang dipraktiskan oleh tabi'in, yang dipraktiskan oleh tabi'in seterusnya, generasi-generasi yang terdahulu. Kita sekarang ni sepatutnya ingatkan balik orang Islam ni. Kalau orang Islam semua melaksanakan benda ni, iaitu balighu anni ni walau ayah, nescaya Islam akan melata, akan sampai. Tegur menegur, kalau sama Islam kita tegur menegur, cerita mencerita, ingat memperingat. Kalau kepada bukan Islam, kita ceritakan tentang Islam kan, kebaikan Islam, keindahan Islam dengan macam-macam cara, perkataan, perbuatan. Mari kita ingat, umat ni, umat Islam ni kena ingat, kita adalah umat yang tabligh, yang mesti menyampaikan. Tak mesti kita jadi orang tabligh barulah kita ni nak bertabligh, tidak, semua kita kena tabligh. Jadi Allah SWT kata sini, ya ayyuhar rasul baligh, hendaklah kamu sampaikan ma unzila ilaika min rabbik, hendaklah kamu sampaikan apa. Dalam tafsir seperti jalan lain, dia kata sini lah, sampaikan sini lah, sampaikan jami', dia ada perkataan jami' kat situ. Dia apa ni, dalam penafsiran dia kata hendaklah kamu sampaikan semua. Maknanya bukan sampaikan saja, tapi sampaikan semua, maknanya jami'.
Jamin apa? Ma unzila ilaika mir rabbik. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Artinya Nabi SAW bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada umatnya semua benda, semua perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Kalau sampaikan separuh-separuh, no. Sebab itulah daripada ayat ni kita boleh fahamkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sampaikan. Sebab tu ada kisah, ada riwayat daripada Aisyah kan, dalam Bukhari ada disebutkan, dalam Muslim pun ada disebutkan, iaitu yang menceritakan bahawa Aisyah berkata dalam satu hadisnya, saya ringkasnya saya katakan siapa yang mengatakan bahawa Nabi SAW ada menyembunyikan apa-apa, tidak disampaikan kepada umatnya, maka itu adalah satu pendustaan kepada baginda Nabi SAW. Itu kata Aisyah. Lalu Aisyah telah membacakan ayat ni, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Itu kata-kata Aisyah. Dan begitulah juga ada satu riwayat juga daripada Ibnu Abbas. Walaupun hadis ni bukan kata-kata Nabi, tapi kata-kata Ibnu Abbas. Ada seorang tu datang berjumpa dengan Ibnu Abbas. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, aku dengar ada perkara yang Nabi tak cerita kepada semua orang. Nabi ceritakan kepada orang yang tertentu saja. Aku nak tahu apakah dia tu. Ibnu Abbas marah pada dia. Jadi bacakan ayat ni juga. Jadi maknanya banyaklah riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa yang mengatakan bahawa Nabi ni menyembunyikan apa-apa. Ada benda yang khusus Nabi beritahu kepada orang ni, tak beritahu kepada orang ni. Jadi itu adalah satu benda yang dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang dakwa, pada hari ini ada orang yang mendakwa, dia kata bahawa ada benda yang Nabi tak beritahu kepada semua orang, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat, setengah-setengah sahabat saja. Itu adalah satu pembohongan. Jaga-jaga. Tak ada. Semua benda diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada ayat ni. Jadi Quran sebenarnya diberitahu kepada semua umatnya, hadis diberitahu kepada semua, tu tak sampai pada kita sebab kita tak belajar, tu cerita lain. Masalahnya kalau orang mendakwa katakan ada benda-benda yang Nabi tak cerita kepada sahabat-sahabat, setengah sahabat saja. Adalah kan guru-guru setengah tu pelik-pelik kan, ada setengah-setengah yang mengatakan macam tu. Jadi Allah SWT kata, wa illam taf'al, kalau kamu tak buat wahai Muhammad. Kamu tak buat tu apa tak buat tu? Tak menyampaikan, bukan tak menyampaikan, tak menyampaikan semua sekali. Sebab tu dah setengah benda tu walaupun terkena kepada Nabi, Nabi sampaikan juga kan, walaupun perkara tu macam kita kata terbukalah makna kesalahan Nabi. Kesalahan tu bukan dosa artinya, iaitu mana ketidakbetulnya pandangan yang diberikan oleh Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala tegur kan. Seperti Abasa yang masyhurnya kan, surah Abasa. Dan begitulah seterusnya, wa illam taf'al, kalau kamu tak buat wahai Muhammad, fama ballaghta risalatah, artinya kamu tak sampaikan risalah kamu. Erti di sini, kalau kamu tak sampaikan semua, ertinya seolah-olah seperti kamu tak sampaikan semua. Tak sampaikan, kalau sebahagian kamu simpan, sebahagian kamu sampaikan, itu ertinya apa? Semua tak sampaikan. Jadi dia al-ba'du al-kul, dia katakan sini. Kalau separuh tak buat, maknanya itu macam tak buat lah. Gitu, dia pukul, maknanya tak sampaikan semua benda. Gitu kan. Jadi kena sampaikan semua benda, barulah boleh dianggap sebagai telah menyampaikan. Kemudian Allah SWT kata, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dalam ayat ni seterusnya pula ni, wallahu ya'simuka minan nas, lain pula. Tengok kan ayat, maknanya dalam satu ayat tu ada macam-macam perkara Allah Ta'ala sebut, dan Allah Ta'ala menjaga kamu daripada manusia. Ertinya bila ayat ni turun, sebenarnya Nabi SAW bila mula-mula berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, memanglah kan Nabi sentiasa berada dalam keadaan takut lah sehingga Aisyah menceritakan pada malam kan, Nabi risau, Nabi gusar kan. Jadi Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau gusar, kenapa kau takut kan? Jadi Nabi SAW berceritalah, aku takut kan. Jadi pada satu malam tu dia dengar bunyi besi di luar rumah kan. Jadi kemudian Nabi menjengukkan kepala dia, siapa ni? Nabi tanya kan, Nabi tanya, siapa ni? Jadi pada masa tu Sa'ad bin Mu'az, dia kata, aku ya Rasulullah. Kamu buat apa? Dia kata, aku jaga kamu sebab aku takut kamu. Kemudian tiba-tiba turunlah ayat ni. Bila turun ayat ni, wallahu ya'simuka minan nas, artinya Allah Ta'ala menjaga kamu Muhammad daripada manusia. Maknanya menjaga tu memelihara kamu, mempertahankan kamu. Jadi Nabi SAW pun menghulurkan kepalanya. Nabi kata, wahai manusia, insarafu, wahai manusia, baliklah, insyaAllah. Allah Ta'ala dah jaga aku. Asamani Allah Ta'ala menjaga aku.
Jadi maknanya ayat ini nak menceritakan kepada kita bahawa Allah SWT menjaga Nabi, dan begitulah sebenarnya kalau kita menyampaikan Islam, Allah Ta'ala jaga kita. Kalau kita tak jaga, kalau kita tak sampaikan Islam, Allah Ta'ala tak jaga kita. Maknanya orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang bekerja di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan risau. Bukan jangan risau maknanya jangan ambil apa-apa tindakan lah kan, menjaga langkah-langkah penjagaan, tapi maksudnya kena yakin Allah Ta'ala akan jaga kita, insyaAllah. Allah Ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang beriman, insyaAllah, orang yang menyampaikan Islam. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan kemudian Allah Ta'ala kata dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Qul ya ahlal kitab. Kemudian cerita ni lagi ni, orang ahli kitab ni kan, dia rasa dia ni hebat sangat lah kan, orang Yahudi Kristian ni kan, sebab mereka ni ada kitab, nak banding dengan orang Arab ni, nak banding dengan sahabat-sahabat Nabi ni. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Allah Ta'ala kata, Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahli kitab, wahai ahli kitab semua, lastum ala syai', kamu ni tak ada apa. Jangan kamu berangan lah, kamu rasa kamu ni tinggi dalam agama, dekat dengan Allah. No, lastum ala syai', kamu ni tak ada apa-apa, tak ada nilai pun. Allah Ta'ala katakan, hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum, sehingga kamu melaksanakan Taurat betul-betul, iaitu yang tak diubah, kemudian Injil betul-betul yang tak diubah, dan kemudian apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu, iaitu Al-Quran. Maknanya kalau kamu tak ikut Nabi Muhammad, sebab Taurat, Injil menyuruh kamu ni mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang Nabi Muhammad dah datang, sepatutnya kamu beriman dengan Nabi Muhammad, iaitu dengan Quran. Jadi kamu ni tak ada nilai pun kalau kamu tak beriman. Artinya kamu dakwalah kamu ni ahli kitab, kamu ada Taurat, kamu ada Injil daripada Tuhan, tapi kalau kamu tak beriman dengan Al-Quran, tak ada nilai kamu. Lastum ala syai', kamu tak ada apa pun. Gitu. Kemudian Allah Ta'ala kata, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Habis tu bila Quran turun, bagaimana orang Kristian, orang Yahudi, Allah Subhanahu Taala kata bila Quran ni turun, dia akan menambahkan lagi kejahatan mereka, maknanya menambahkan dosa mereka, menambahkan lagi tu Allah Taala kata tughyanan wa kufra, akan menambah kekufuran lagi. Kalau lah kita kata kufur tadi dah 200, bila turun Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kufur pula tambah jadi 300. Bukan lagi bagus lagi teruk maknanya. Jadi Allah tak kata turunnya Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan kepada mereka ma unzila ilaika min rabbik tu tughyanan wa kufra, akan menambah kejahatan lagi. Jadi Allah Taala tunjukkan lagi yang kejahatan mereka, kan nampakkan lagi betapa mereka ni sebenarnya adalah jahat dan juga kufur. Kemudian fala ta'sa, kalau macam tu, kalau ikut menyalahkan sebagai manusia, sedih tak Nabi? Sedih kan, Nabi akan sedih, mereka tak nak beriman, padahal mereka ni ada kitab, padahal mereka dalam kitab mereka dah cerita dah kan, sepatutnya mereka lah yang terlebih dahulu untuk Islam daripada orang-orang lain tu, daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang Mekah, daripada orang-orang musyrik kan. Sepatutnya mereka lah dulu beriman, sebab mereka ni ada kitab kan, kalau ikut logik lah kan. Tapi apa yang berlaku? Mereka tak nak beriman, tambah jahat lagi. Jadi sebab itulah mungkin Nabi sedih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun seolah-olah kita kata memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memujuk Nabi dan juga memujuklah orang-orang yang beriman. Kita sekarang kan, kalau kita dakwah, kita ajak orang kepada Islam, kadang-kadang orang ni benci, orang tak suka, orang tak nak, orang tak terima. Kadang-kadang mereka dah tahu lah, tapi mereka tak terima kan. Kadang-kadang mereka tu padahal kenal kan, mereka kata mereka ni ikut Quran, tapi bila kita ajak kepada Quran, mereka tak, macam makin jauh pula kan. Jadi sebab itulah Allah SWT kata, Allah Ta'ala ingatkan kepada orang-orang yang berdakwah, mengajak orang kepada Islam ni apa? Fala ta'sa, la tahzan, maknanya jangan sedih, janganlah kamu sedih, alal qaumil kafirin, kalau orang tu kafir. Seterusnya Allah SWT kata, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala janjikan balasan kepada orang-orang yang tak kira kan, mereka ni dulunya mereka ni adalah Yahudi contohnya, kemudian mereka masuk Islam, mereka ni as-sabi' ni ada macam-macam pendapat ulama. Ada yang kata satu golongan, satu kelompok daripada Yahudi dan juga Kristian,
Ada yang kata ialah dia ni pengikut Nabi Ibrahim, ada yang kata penyembah bintang, ada yang kata tak ada agama tapi mereka ni beriman kepada Allah tapi mereka tak laksanakan apa-apa. Ada yang macam-macam pendapat yang as-sabiq ni kan, boleh refer lah kepada dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab terjemahan. Jadi mereka sebutkan as-sabiq ni, tapi yang kesimpulannya ialah orang yang memang nak mencari kebenaran. Jadi Allah SWT kata mereka ni kalaulah orang-orang Yahudi, orang-orang sabiq, orang-orang Nasara, orang-orang Kristian, dan kemudian tu yang beriman, bila Nabi SAW datang mereka ni beriman, kemudian beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dan kemudian beramal soleh pula tu, syarat dia beramal soleh, bukan beriman saja, beramal soleh, maka Allah Ta'ala janjikan kepada mereka fala khaufun, tidak ada takut bagi mereka, walahum yahzanun, mereka ni tak ada takut, alaihim walahum yahzanun, dan mereka takkan sedih. Manusia ni susah dihimpit. Biasanya di depan mereka tu perkara yang akan berlaku, mereka akan rasa takut. Mereka takut kan, takut miskin, takut fail exam, macam-macam takut di depan. Tapi bila dah berlaku mereka sedih. Kerana dah berlaku dah, jadi sedih kerana ni, sedih macam-macam sedih. Jadi himpit manusia ni kan, di depan belakangnya adalah benda-benda tu. Jadi kalau perkara ni selesai, mereka tak sedih, mereka tak takut, maka Allah SWT kata inilah balasan dia, balasan yang Allah Ta'ala nak berikan. Jadi berikan kepada orang beriman. Kalaulah orang-orang Yahudi, orang ni semua tu beriman dan beramal soleh, nescaya Allah Ta'ala akan beri balasan dia kan. Satu benda yang indah bagi seorang yang beriman, mereka akan dapat janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat yang ke-70 dalam sesi kita, tadabbur kita pada pagi ni, iaitu Allah Ta'ala kata walaqad akhazna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula. Allah Ta'ala cerita lagi, kita dah cerita sebelum daripada ni banyak kali kan, iaitu bahawa Allah Ta'ala telah mengambil mitsaq, janji yang teguh, janji sungguh-sungguh, iaitu janji apa? Tafsir kata janji di sini ialah janji akan beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan Nabi Muhammad, kalaulah Nabi Muhammad tu akan datang nanti. Itu janji, dah ambil dah janji dah, mereka dah berjanji dah, tapi apakah mereka melaksanakan janji itu? Itulah masalahnya. Jadi Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami telah mengambil janji daripada Bani Israel. Dan kemudian nombor dua, janji satu, yang kedua, kami telah kirimkan Rasul, bukan Rasul, bukan seorang Rasul, banyak Rasul-Rasul kan kepada Bani Israel. Kalau kita tengok selepas daripada Nabi Yaqub AS tu, selepas daripada Nabi Ibrahim, ada dua orang anak, Nabi Ishaq dan juga Nabi Ismail. Semua keturunan daripada Nabi-Nabi, majoriti Nabi-Nabi selepas daripada Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq adalah keturunan daripada keturunan Nabi Ishaq, kecuali Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad SAW. Tengok kan betapa banyaknya Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka ni. Wa arsalna ilaihim rusula. Tu Rasul, tak kira Nabi-Nabi lagi tu. Jadi berlambak-lambak lah kita katakan, sangat ramai. Tapi apa sikap mereka? Kullama ja'ahum rasul, setiap kali datang kepada mereka ni Rasul, setiap kali diutuskan Rasul kepada mereka, bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu. Kalau ada benda yang mereka tak setuju, mereka ikut. Maknanya yang menghukum mereka ni ialah diri mereka, hawa mereka. Allah Ta'ala kata bima la tahwa anfusuhum. Kalau ada benda Rasul-Rasul ni bawa, ataupun Rasul tu sendiri yang mereka tak suka dengan sikap, maknanya dengan hati mereka tak sukalah, tak best lah. Jadi yang menentukan mereka, yang jadi Tuhan kepada mereka ni best tak best, nafsu mereka. Sebab tu tempat yang lain Allah Ta'ala sebutkan bahawa kadang-kadang yang menjadi Tuhan kepada manusia inilah hawa nafsu mereka sendiri. Jadi kita akan bincanglah tempat lain tu kan. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata inilah orang-orang Yahudi, kalau mereka ni la tahwa anfusuhum, kalau tak sesuai dengan diri mereka, tak sesuai dengan perasaan mereka, mereka akan buat apa? Fariqan kazzabu. Sebahagian daripada Rasul ni mereka kazzabu, tolak, bohongkan, mereka kata tipu. Contohnya ialah Nabi Isa AS daripada Bani Israel, tapi mereka tolak. Kemudian tak cukup itu, sebahagian daripada mereka buat apa lagi? Ada yang mereka tolak, ada yang wa fariqan yaqtulun, wa fariqan yaqtulun. Sebahagian lagi mereka bunuh nabi-nabi, bukan bunuh orang biasa, mereka bunuh nabi bila mereka tak suka, seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Yahya dan juga lain-lain yang telah kita bacakan. Berpuluh orang nabi-nabi dan juga rasul-rasul telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, moga-moga Allah SWT akan memberikan
ganjaran kepada kita, pahala kepada kita, keampunan kepada kita dengan usaha kita yang sedikit ini, dan memberi kelapangan kepada kita. Kita nampak sedikit kan daripada ayat yang kita baca hari ini, muka surat 119. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi esok, insyaAllah kita ke muka surat 120. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.